Salam hormat dan salam sejahtera. Bersama saya Debbie Eminda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 10 Mac. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Sesi pengajaran yang lebih teratur dan efektif amat penting bagi memastikan kanak-kanak di peringkat tadika pada tahun lepas yang terjejas pembelajaran akibat pandemik COVID-19 tidak tercicir ketika memasuki tahun 1. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, para guru yang mengajar di peringkat awal sistem pendidikan perlu menguasai 3M iaitu membaca, mengira dan menulis untuk memudahkan penyampaian kepada golongan murid. Jelas Datuk Sri Fatimah, sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas perlu fokus kepada aktiviti yang melibatkan kanak-kanak lebih aktif dalam pembelajaran ke arah mempercepatkan penguasaan ilmu dan kemahiran. Guru-guru yang akan berhadapan dengan kohort anak-anak yang terkesan oleh pandemik COVID-19 ini akan terpaksa membuat catch-up plan. So each child has a different stage of development. Furthermore, they have not, in terms of preschool, they have lost out a lot during this pandemic COVID-19. Beliau berkata demikian pada sidang media di bangunan Baitul Makmur Kuching selepas mesyuarat Majlis Pembangunan Awal Kanak-Kanak Sarawak MPAKS. Datuk Sri Fatimah memberitahu mesyuarat tersebut MPAKS memohon Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri mengkategorikan guru tadika dan taska sebagai petugas barisan hadapan. Ini bagi memastikan mereka diberi keutamaan untuk mendapat suntikan vaksin COVID-19 sama seperti guru sekolah, memandangkan mereka juga berisiko tinggi berdepan dengan wabak terbabit. Dedahnya lagi, seramai 5,957 guru atau pengasuh selain 3,945 pembantu yang bertugas menjaga 68,133 kanak-kanak di tadika dan taska seluruh negeri ini. Projek naik taraf Pondok Riadah berbumbung di Taman Permainan Taman Wawasan Jalan Arang bernilai RM150,000 akan bermula selewat-lewatnya Mei depan. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Insinyur Loh Kerchiang memberitahu kerja-kerja pembinaan akan dimulakan selepas pemilihan tender dibuat dan dijangka mengambil masa selama 3 sehingga 4 bulan untuk siap. Insinyur Loh Kerchiang menjelaskan projek tersebut dilaksanakan berikutan permintaan Persatuan Masyarakat Kawasan Jalan Arang Kuching yang sering melakukan aktiviti riadah di tempat berkenaan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa melawat tapak taman tersebut di Kuching. Sehubungan itu, beliau berharap agar masyarakat setempat sentiasa memberi kerjasama terutama pada peringkat ketua kaum dan penghulu untuk membantu masyarakat setempat menyuarakan kehendak atau keperluan di kawasan mereka. Kerjasama ini penting kerana kerajaan negeri mengutamakan dan mengambil serius permintaan rakyat demi kemudahan bersama. Selain pekerjaan utama menangkap hasil laut, 10 nelayan di Kabong kini mula melibatkan diri dalam aktiviti pertanian dalam usaha mereka untuk mempelbagaikan sumber pendapatan. Ia merupakan inisiatif Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Sarawak yang dilaksana menerusi Persatuan Nelayan Kawasan PNK Kabong. Pengurus Besar PNK Kabong, Saharia Tahot berkata 10 nelayan berkenaan antara yang terpilih untuk menyertai projek perintis tanaman kontan secara fertigasi. So apabila tibanya musim tengkujuh, lebih kurang dalam bulan 10, 11, 12, 1, 2 itulah, memang nelayan ni tidak banyak yang akan dapat pergi ke laut kerana pada ketika itu gelombang. So, untuk menjana pendapatan para nelayan, memang tanaman kontan ni adalah sesuai diberi kepada nelayan-nelayan yang memiliki tanah. Projek berkenaan bermula tahun lepas dan tahun ini bakal menyaksikan pertambahan 30 nelayan yang akan turut serta dalam projek berkenaan. Antara tanaman yang disyorkan termasuklah cili, terong, halia, tembikai dan beberapa jenis sayuran lain yang sesuai diusahakan secara fertigasi. Menurut Saharia, kesemua peserta akan diberikan kursus serta bantuan input pertanian dan peralatan fertigasi bagi membolehkan mereka
mereka terus dapat memulakan projek tanaman. Daripada 10 nelayan yang telah memulakan projek tersebut tahun lepas, ada beberapa orang yang telah mula menuai hasil. Jika dilihat daripada fizikal, usahawan songket Ramtiniwati Ramli merupakan individu yang lemah lembut dan pendiam. Namun realitinya, beliau boleh disifatkan sebagai wanita besi serta seorang yang mempunyai misi merealisasikan impiannya dalam memelihara warisan serta produk kraft tangan di Sarawak. Zaidi Bujang ada laporannya. Mula berjinak dalam tenunan songket sejak berusia 20 tahun di kraft tangan Malaysia, Cawangan Kuching. Menuntut ilmu selama 6 tahun di Yayasan Tuanku Zahirah dan Tanuti House. Bermodalkan RM10,000, beliau membeli benang tenunan untuk terus menghasilkan tenunannya. Kegigihannya itu telah mendapat perhatian kraft tangan Malaysia dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA dengan memberi khidmat nasihat dan bantuan dana bagi membina bengkel Seri Gedong Songket menerusi projek My Kampung My Future di Gedong. Dibantu seramai 15 orang pekerja, hasil tenunan songket itu dijual di premis Majlis Kraft Sarawak yang terletak di tebingan Kuching. 2013 saya berhenti bekerja dan memulakan tenunan di kampung. Pada 2014 tempahan saya semakin sentiasa mendapat tempahan dan saya mula mencari kawan-kawan untuk membantu saya menolong saya menghasilkan tenunan songket dan pada 2015 saya mula membuat syarikat yang diberi nama Seri Gedong Songket dan sehingga sekarang saya masih lagi aktif untuk meneruskan tenunan tekstil ini. Dengan prinsip mengembalikan kegemilangan songket Sarawak, Ramtiniwati memilih tenunan yang bermotifkan alam flora, persekitaran serta keunikan budaya sebagai identitinya. Tidak hanya mempertaruhkan hasil tenunan pada sampin saja, malah ia meliputi hasil kraft. Menurut Ramtiniwati, sehelai sampin songket bernilai serendah RM1,800 sehingga mencecah puluhan ribu ringgit bergantung pada corak, kain dan jenis benang. Ramtiniwati tidak hanya mendapat tempahan dari Malaysia, malah turut mendapat tempahan dari Singapura dan juga Eropah. Daripada pengalaman dan bakat yang dimiliki Ramtiniwati, beliau telah mendapat pengiktirafan Kerajaan Negeri Sarawak dengan pelantikannya sebagai tenaga pengajar di Pusat Kecemerlangan Teknikal, Sentex dan di Jabatan Penjara Sarawak. Saya harap beliau sekarang jangan pernah berhenti ataupun jangan jemu untuk belajar sesuatu yang baru, berusaha dan jangan berhentilah untuk sentiasa mencari ataupun menimba ilmu tentang apa yang ada pada Sarawak ini. Ternyata semangat kental dan keyakinan wanita muda ini harus dijadikan contoh bagi usahawan yang lain untuk terus maju dalam bidang yang diceburi. Zaidi Bujang, RTM. Bertemu kembali. Perkembangan COVID-19 di Sarawak. Satu kes kematian baru dicatatkan di Sarawak semalam melibatkan warga emas berumur 83 tahun. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media memaklumkan kes itu menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 meningkat kepada 89 kes. Kes kematian ke-89 itu merupakan kes positif COVID-19 ke-10,510 melibatkan seorang perempuan warga tempatan yang telah dibawa ke Hospital Mukah kerana tidak sedarkan diri di rumah. Kes ini disahkan meninggal dunia pada 2 Mac dan saringan ujian RT-PCR dibuat pada 3 Mac didapati positif COVID-19. Kes ini adalah kontak kepada kluster buluh di Selangau. Sementara itu, kes positif di Sarawak mencatat
mencatatkan peningkatan kepada 11,511 kes semalam. Ia berikutan dengan penambahan sebanyak 163 kes baharu positif dikesan melibatkan daerah Betong yang mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 37 kes. Ia diikuti Miri 25, Bintulu 23, Sibu 17, Subis 15, Kuching 12, Julau 9, Asajaya dan Kapit 6, Sarike 4, Pusak 3 dan Samarahan 2. Manakala satu kes masing-masing direkodkan di Bau, Kerawit, Tatau dan Dalat. Semalam juga terdapat 210 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital, menjadikan jumlah kes pulih meningkat kepada 8,987 orang. Walau bagaimanapun, seramai 2,397 orang masih mendapatkan rawatan dan diasingkan di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 dan wad hospital. Setakat ini dahulu berita pagi Sarawak edisi 10 Mac. Saudara, jangan lupa untuk daftar janji temu anda bagi mendapatkan vaksin COVID-19. Dengan itu, saya Debbie Aminda Padan. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.